Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, hari ini bersama lagi dengan Cikgu Hani untuk kita mempelajari bab 5 tingkatan 4 biologi tingkatan 4 KSSM iaitu metabolisma dan juga enzim. Okey, apa itu metabolisma? Metabolisma bermaksud ke semua tindak balas kimia yang berlaku di dalam organisma hidup. Okey, semua apa-apa sahaja tindak balas kimia yang berlaku dalam badan kita, dalam badan organisma hidup, kita namakan sebagai metabolisma. Okey, proses-proses dalam metabolisma melibatkan pertukaran makanan kepada tenaga dalam bentuk ATP dan pembentukan karbohidrat, protein, lipid dan juga asid nukleik. Okey, jenis-jenis metabolisma dalam sel kita ada dua jenis iaitu katabolisma. Okey, satu adalah katabolisma dan yang kedua adalah anabolisma. Okey, katabolisma. Okey, kalau senang ingat cut potong. Katabolisma ialah proses penguraian bahan daripada bentuk yang kompleks, yang besar kepada bentuk yang ringkas. Okey, kita cut bagi kecil. Tindak balas ini akan membebaskan tenaga. Okey, contoh katabolisma adalah penguraian glukosa semasa respirasi sel untuk penghasilan tenaga. Jadi, semasa proses respirasi sel itu, okey, glukosa itu diuraikan, dipecahkan untuk menghasilkan tenaga. Itu katabolisma. Okey, so ini adalah katabolisma. A, substrate besar dipecahkan kepada B dan juga C iaitu produk. Itu katabolisma. Okey. Anabolisma pula merujuk kepada proses sintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas. Maksudnya daripada molekul yang ringkas, kecil-kecil, kita gabungkan untuk menjadi satu molekul yang besar. Itu anabolisma. Okey, tindak balas ini menggunakan atau menyerap tenaga. Katabolisma menghasilkan tenaga. Okey, anabolisma menggunakan tenaga. Okey, sebagai contoh, penghasilan glukosa semasa fotosintesis. Guna glukosa untuk menghasilkan bahan yang lebih besar. Okey, semasa fotosintesis, penghasil. Kita tak guna glukosa dalam fotosintesis. Kita menghasilkan glukosa. Yang tu salah. Saya betulkan. Okey, anabolisma contohnya adalah penghasilan glukosa semasa fotosintesis. So, semasa fotosintesis ni, kita gunakan air, fotolisis air dan juga karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa. So, itu adalah anabolisma. Anabolisma senang saja. Metabolisma terbagi pada dua, katabolisma dan anabolisma. Katabolisma penguraian daripada molekul kompleks kepada molekul yang lebih ringkas. Okey, anabolisma adalah proses sintesis molekul kompleks. Sintesis maksudnya menghasilkan. Menghasilkan molekul yang kompleks daripada molekul yang kecil, ringkas. Okey, kita belajar tajuk yang kedua adalah enzim. 5.2 adalah enzim. Okey. Enzim. Di dalam sel, tindak balas biokimia berlaku dengan kadar yang tinggi supaya proses-proses hidup sentiasa terpelihara. Okay, tindak balas biokimia dapat berlaku dengan lebih cepat dalam sel kerana terdapat enzim-enzim yang membantu mempercepatkan tindak balas. So, enzim ini fungsinya adalah untuk membantu mempercepatkan tindak balas. Kalau kata tindak balas tu contohnya 5 jam. Ada enzim membantu dia boleh cepatkan kepada 3 jam. Contohlah. Okey, enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah molekul organik yang kebanyakannya dibina daripada protein dan dihasilkan oleh organisma hidup. Hanya organisma hidup sahaja. Okey, namun begitu, bukan semua enzim disintesis daripada protein. Bahan tindak balas yang diperlukan untuk tindak balas enzim dikenali sebagai substrate. Okey, ini contoh ini adalah substrate.
Okay, sebab ini adalah bahan tindak balas bagi enzim. Jadi enzim ini dia akan attach dengan substrate dan menghasilkan satu kompleks yang dinamakan sebagai enzim substrate kompleks. Okay. Substrate bergabung dengan enzim pada tapak spesifik. So, setiap enzim ini ada tapak spesifik. Contoh, maltase. Enzim maltase hanya bertindak balas dengan maltosa sahaja. Dia ada tapak aktif untuk maltosa. Okay. Kalau kata ada sukrosa atau laktosa, dia tak boleh attach dengan enzim maltase tadi. Okay. Itu yang kita panggil sebagai tindak balas enzim adalah spesifik. Sebab enzim ni ada tapak aktif yang spesifik hanya untuk substrate dia sahaja. Contoh, enzim maltase hanya substrate-nya adalah maltosa sahaja. Enzim laktase hanya bergabung dengan substrate laktosa sahaja. Okey, so itu anda kena fahamkan. Okey, seterusnya penamaan enzim. Kalau awak jumpa perkataan yang belakang dia ada ASE, itu adalah nama enzim. Okey, pada tahun 1960, the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB, telah memperkenalkan sistem penamaan enzim berdasarkan substrate atau tindak balas yang dimungkinkan. Jadi enzim ini dinamakan bersempena substrate yang dimungkinkan. Okey, nama enzim diperoleh dengan penambahan ASE pada nama substrate yang dimungkinkan. Contohnya maltosa, substrate-nya adalah maltosa, jadi dia ubah maltosa dan tukarkan belakang dia kepada ASE, jadinya maltase. Okey, contoh yang kedua, laktosa. Dia ambil substrate nama laktosa tu tadi, laktosa dia tukarkan, dia berikan nama enzim itu kepada laktase. Jadi kita tahu laktase adalah enzim untuk laktos. Okey. Okey, contoh penambahan ASE pada substrate ialah enzim laktase yang memungkinkan hidrolisis laktosa. Namun, terdapat juga nama beberapa enzim yang tidak menurut sistem penamaan ini, terutamanya enzim yang telah ditemui sebelum penamaan sistematik diperkenalkan. Okey, tadi saya cakap pada tahun 1969. Okey, so enzim-enzim yang telah dijumpai sebelum tahun 1960-an, okey, sebelum tahun 1960-an ni enzim-enzim itu dah dinamakan terlebih dahulu. Jadi dia tak ikutlah ada enzim-enzim. Contohnya trypsin, ataupun pepsin. Okey, itu dah dijumpai sebelum tahun 1960-an. Okey. Okey, sini contoh persamaan kimia yang berlaku, laktosa, Allahuakbar. Laktosa campur air, okey, dimungkinkan oleh enzim laktase. Menghasilkan glukosa campur galaktosa. Saya dah suruh hafal sebelum ni. Gigi Faris goyang. Itu adalah monosakarida. Mama saya lawa. Okey, maltose, sucrose, lactose. Itu adalah disakarida. Okey, untuk membentuk mama saya lawa, so gigi Faris goyang campurkan dengan glukosa. Semua campur glukosa akan jadi mama saya lawa. Tengok balik video saya sebelum ni. Okey, contoh enzim-enzim yang diperkenalkan sebelum 1960-an adalah trypsin, pepsin dan juga renin. Okey, kita pergi kepada sifat-sifat umum enzim. Biasa benda ni biasa ditanya dalam soalan. Okey, so memang kena hafal lah benda ni. Yang pertama, enzim bertindak dengan pantas.
Yang kedua, enzim diperlukan dalam kuantiti yang kecil kerana enzim boleh digunakan semula. So, tidak perlu banyak pun enzim ni. Okay, hanya diperlukan dalam jumlah yang kecil. Okay, yang ketiga, struktur enzim kekal tidak berubah atau tidak dimusnahkan selepas tindak balas. Maksudnya, dia datang bentuknya macam tu dan selepas digunakan bentuknya macam tu juga. Okay, ia tidak dimusnahkan selepas tindak balas dan boleh digunakan berulang-ulang kali. Okey, yang keempat, tindakan enzim adalah spesifik, hanya substrat yang mempunyai bentuk yang saling berpelengkap dengan tapak aktif enzim boleh bergabung. Yang saya cakap tadilah, hanya maltase hanya untuk maltosa. Laktase hanya untuk laktosa. Sebab laktase ini dia ada tapak spesifik. Tak boleh dia attach dengan benda lain. Macam kunci mangga kita kat rumah tu, dekat pintu tu. Okay, mangga itu hanya boleh digunakan, dibuka dengan menggunakan kunci. Dia je. Kunci lain tak boleh. Okey, kebanyakan tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. Berbalik maksudnya apabila contoh tadi, maltosa telah diuraikan menjadi glukosa dan glukosa. So, glukosa dan glukosa boleh digabungkan semula menjadi maltosa. So, tindak balas adalah berbalik. Okey, yang seterusnya, aktiviti enzim boleh diperlahankan atau dihentikan oleh perencat. Contoh perencat ialah logam berat seperti plumbum dan juga merkuri. Okey, seterusnya sesetengah enzim memerlukan kofaktor untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Contohnya adalah contoh kofaktor yang berfungsi untuk mempercepatkan lagi membantu enzim ini adalah vitamin B dan ion magnesium. Okey, dan enzim ialah molekul biologi yang mempercepatkan tindak balas biokimia. So, ini adalah sifat-sifat umum enzim. Tapi, kalau dalam soalan, tidak semua ini boleh digunakan untuk jawapan. Okey, kita kena refer kepada soalan gambar rajah, baru kita boleh gunakan. Okey. So, saya berhenti dulu sebab enzim intrasel dan enzim ekstrasel ini agak panjang tajuknya. Saya berhenti video ni dulu dan saya akan sambung di video yang seterusnya, part 2. Okey? Sekian dulu untuk video ini. Jumpa di video yang lain. Thank you.